Assalamualaikum. Terima kasih Fakro. Saya nak bersembang dengan Fakro sebab saya baru melalui satu surah dalam Al-Quran namanya Al-Qalam, Fakro. Allah bersumpah dengan pena, dan Allah juga bersumpah dengan proses penulisan. Yasturun, nun wal qalam wa ma yasturun, dia bentuk fi'il mudhari' kan. Dan kita maklum fi'il mudhari' ni maksudnya aktiviti penulisan yang akan terus menerus berlangsung. Dan fi'il mudhari' juga menunjukkan tajaddud. Sentiasa manusia akan menemui sesuatu yang baru yang rasa menarik untuk dikongsikan kepada orang lain seluruh dunia, dan diwariskan 7 keturunan menerusi aktiviti penulisan. So Fakro dengan saya telah hadir ke Kuala Lumpur Alternative Book Fest untuk lebih menghargai surah Al-Qalam. Iaitulah mengapa agaknya Allah bersumpah dengan qalam dan aktiviti penulisan. Setengah para ulama menyatakan yasturun kat situ penulisan Al-Quran daripada malaikat di langit hinggalah para sahabat di bumi. Tetapi kita tidak perlu bataskan apa yang Allah jadikan umum. Jadi ia juga merangkumi aktiviti penulisan dan buku-buku yang terhasil yang cuba nak menyampaikan sesuatu idea. Okey Fakro. Fakro datang ke kelab ni pastinya sebab majikan menyediakan satu hari untuk hadir. Tetapi saya percaya Fakro melihat kehadiran ke pesta buku macam ni pada waktu pejabat sudah pasti bukan hanya kerana saranan ataupun cadangan daripada majikan. Satu hari nanti Fakro akan jadi majikan. Adakah kamu akan menerapkan program yang sama di waktu pejabat, dan mengapa? Mengapa Fakro? Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas ruang berkongsi yang diberikan. Soalan Ustaz adalah kalau saya jadi majikan atau nanti, adakah saya akan menyediakan ruang? Kamu akan buat benda yang sama ataupun tidak, dan mengapa? Jawapannya saya akan sediakan ruang yang sama, ya. Kerana bagi saya terkadang kesibukan menyebabkan kita tidak ada ruang yang banyak untuk explore banyak perkara. Sebagai contoh, mungkin kita minat hiking. Kadang-kadang disebabkan mungkin kita minat hiking. Dan mungkin kita dalam masa sama juga kita mungkin minat berenang. Tapi disebabkan kita sibuk bekerja, kita terpaksa memilih di antara dua perkara yang kita minat. Dan saya lihat membaca dan juga datang ke tempat sebegini, dia bukan semata-mata kerana minat Ustaz, tapi saya lihat ia juga ruang interaksi. Kita ada ruang untuk kita berjumpa dengan orang. Bila kita pergi ke booth buku Ustaz, kita bukan sekadar boleh bertanya tentang buku, tapi kita mungkin boleh bersembang tentang bagaimanakah sesebuah buku itu dikembangkan. Sebab saya tadi saya sempat jumpa beberapa kawan saya yang kerja di kedai buku, dan dia ada kongsi tentang bagaimana dia berdiskusi, bagaimana dia negosiasi dengan satu syarikat namanya Oxford Ustaz, sebab nak publish satu buku. Memang Oxford UK tu? Oxford UK Ustaz. So bagi saya, antara perkara yang kita akan belajar juga, bagi saya penting untuk kita datang ke sini bukan semata-mata kerana buku, tapi kerana ruang untuk kita bersembang dengan lebih ramai orang, dan kita dapat belajar daripada pengalaman-pengalaman orang yang berada di sini lah. Setuju dengan Fakro, sebab kebetulan bila Fakro sebut dia bukan sekadar cari buku, kita mungkin kecewa buku kita nak tu tak ada. Macam saya nak cari novel Hilal Ashraf untuk anak perempuan saya, tapi tak ada. Tapi saya tidak kecewa sebab bukan itu saja objektif. Sebab saya boleh bertemu dengan orang. Dan tadi saya jumpa someone di Jejak Tarbiyah, tak ingat nama dia, tapi dia editor JT tinggi Bidang sejarah kena-kena. Nama apa dah? Anda pun tak ingat asal nama dia, tapi dah panjang sangat. Yes. Ya, Beliau memang terkenal sebagai orang yang fasih berbicara perihal sejarah lah. Isteri saya pun banyak belajar daripada beliau dalam hal-hal history. Saya sembang dengan dia tadi. Sekarang buat apa? Selain daripada outsource Jejak Tarbiyah untuk editing, beliau sedang nak sambung belajar dalam bidang sejarah tu umum lah. Saya tak ingat istilah dia, tetapi PhD yang beliau nak sambung ni
hanya ada di Jerman ke mana, tetapi terpaksa tangguhkan hasrat ke sana, sedang mengintai peluang dalam Malaysia. Tetapi bidang itu istilahnya tak ingat, tapi namanya batu bersurat. Oh, batu bersurat. Subhanallah. Jadi saya terus sebut sesuatu pada beliau, ni nak kata implikasi daripada jumpa orang. Sebab kita akan jumpa orang yang bukan biasa-biasa lah dekat pesta buku ni. Sebab orang yang mencintai buku, yang benar-benar duduk dalam syarikat buku, yang beriman bahawasanya buku boleh mengubah peradaban, orang macam ni kita akan temui lah kalau kena masanya, kena tempatnya lah. Dan saya sebut pada beliau dalam surah Al-Kahfi, kalau menurut sebahagian para ahli tafsir, batu bersurat ni ada disebut. Artinya kalimah Ar-Raqim, yang sebahagian ulama kata macam Hamka kata batu bersurat, untuk hargai satu kalimah ini saya perlukan orang macam beliau yang perlu yang rasa terpanggil untuk mengkaji bahasa batu bersurat. Sebab beliau nak sama belajar dalam perihal batu bersurat. Saya tak sangka batu bersurat memerlukan PhD. Subhanallah. Hanya satu kalimah, betul lah kata Ustaz No'man Fagro, a word is a world. Satu kalimah dalam Quran mungkin beliau tidak mengetahui, saya mengetahui, tetapi beliau bakal berkecimpung dengan dunia apa yang dimaksudkan batu bersurat, sedangkan saya hanya tahu ada dalam surah Al-Kahfi. Subhanallah. Yang kedua, saya jumpa Iman 2 kali. Sebab ada bus Iman dekat sini dengan ada bus Iman kat luar. Saya pun sembang lah, kenapa ada dekat dua tempat? Rupanya memang bus kat luar tu sepatutnya bukan Iman. Iman hanya bus dekat dalam ni saja. Tetapi yang kat luar tu asal publisher tu tak jadi. So duit dah bayar. So dia orang pas pada Iman. Alang-alang daripada kosong, lebih baik Iman imarahkan. So saya tanya lah, apa beza Iman kat dalam dengan Iman kat luar? So Iman kat luar dia orang fokuskan pada novel. Iman kat dalam tu tak tahulah karya apa. Dan saya tertanya-tanya, kenapa novel-novel ni buat kat luar? Sebab ada ramai orang datang Central Market bukan masuk dalam pun. Diorang nak tengok sepintas lalu sahaja dan diorang tak masuk ke dalam. Diorang ada banyak komitmen. Tetapi novel antara cara untuk memancing perhatian orang biasa-biasa yang tidak boleh terlalu berat. Buku-buku kat dalam ni kebanyakannya berat-berat kita tengok tadi. Betul. Tetapi kat luar ni orang tak masuk dalam ni sebab dia tak suka buku, dia tak suka benda berat-berat. Tapi kalau terlalu terlintas kat situ nampak novel, itu satu alternatif yang baik. Nama pun KL Book Alternatif. Yang ketiga, saya sempat bersembang dengan, itu baru setengah jam tadi Fagro. Subhanallah. Saya bersembang dengan Allahumma salli ala Muhammad, satu syarikat yang baru muncul 1 tahun. Tak ingat nama dia. Dia kenal saya tak kenal dia. Tetapi dia kata, Ustaz, kami doakan kami. Oh, okey, nak doakan. Boleh saya tahu pasal syarikat? Dia syarikat sedang membangunkan baru sampai 1 tahun novel-novel tentang romance, percintaan, tetapi bersih daripada unsur yang tidak syariah, yang tidak Islamik. So saya kata muncullah ada alternatif. Memang sesuai lah dengan nama pesta buku ni, KL Book KL Alternatif. Walaupun alternatif sebenarnya pada COVID-19 tahun lepas. Tetapi hasilnya syarikat macam ni saya rasa baik untuk anak-anak muda di sekolah yang sangat memerlukan alternatif kepada budaya couple dan novel-novel yang menyuruh ke arah couple ini dengan alternatif daripada syarikat ini. So betul lah apa Fakrul sebut tadi. Ada lagi yang menarik kamu sembang dengan sesiapa lagi kat sini? Ana tak sempat sembang banyak sebab Ana banyak berjalan tengok cari buku lah. Ada pertandingan kedua lagi Sa'i tapi, kan? nanti Sa'i kedua insyaAllah Ustaz. Okey, soalan kedua Fakrul. Ya Ustaz. Buku apa yang kamu sasarkan untuk hadir ke kelab ni? Dan buku apa yang telah kamu beli, mungkin boleh share? Saya baru beli satu buku Ustaz. Maksudnya akan menyusul lagi lah. Akan menyusul lagi insyaAllah. Satu buku yang saya beli, dia pasal takdir Ustaz. Menarik. Daripada sambil lah Fakrul jadi sejuk ni. Sila Ustaz. Okey. Do humans really have the freedom of choice? Yang ni Ana sempat baca sikit dekat internet. Naratif Marvel kebanyakan ke arah ni sebenarnya. Betul.
Okey. Saya datang ke sini mencari dua jenis buku Ustaz. Satu fokus kepada falsafah, pemikiran. Satu lagi saya mencari puisi Ustaz. Oh. Buku-buku puisi. Okey, kenapa kamu cari buku-buku puisi? Saya dah jadi ifah ke apa ni? Tak. Saya suka puisi Ustaz sebab dua sudut. Satu daripada sudut kehalusan perkataan. Dan kemudian yang keduanya adalah dia sentiasa ada makna tersirat bagi setiap perkara yang disampaikan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kehalusan perkataan, Fakrul? Kalau saya boleh bagi contoh Ustaz, saya ada satu buku. Kamu baca puisi sebab dia ada makna tersirat. Kamu juga baca puisi sebab kamu nak lebih faham apa yang dimaksudkan perkataan yang halus. Okay. Betul. Apa maksud perkataan yang halus itu? Saya tak bawa. Tak bawa. Ada satu buku yang sangat menarik. Ada seorang figure dari Turki Ustaz. Mungkin ramai kenal, namanya Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi. Sebab dulu biasa dulu masa sebelum datang ke Turki, saya ingat dia macam banyak cinta, macam puisi-puisi cinta yang romantis towards human. Tapi bila saya ke Konya, lama kat Konya, saya 3 hari. Saya 3 hari kat Konya. Duduk di sana datang dengan Imran, dengan seorang lagi kawan. Namanya Aslam. Dia memang study tentang Seljuk. So ada satu banyak perkataan dia yang sangat menarik, yang saya kira antara satu, kalau saya boleh share satu perkataan dia, buku Imran. Kalau saya boleh share satu perkataan dia Ustaz, dia kata seruling adalah teman kepada setiap mereka yang kehilangan teman. Subhanallah. So perkataan tu satu dah halus, dia sangat, sebab saya kira manusia ni, setiap orang dia akan mudah terkesan dengan perkataan-perkataan yang halus, perkataan yang sangat santun. Dalam masa yang sama, benda yang dekat yang kita, saya rasa antara benda yang sangat dekat yang kita adalah nature Ustaz. Alam semula jadi. So Kenapa puisi seruling, Fakrul? Seruling menggambarkan melodi, bunyi, gelombang, dan manusia sangat sinonim dengan gelombang. Kerana ketika mana kita lahir Ustaz, benda pertama yang kita dengar adalah gelombang. Kita dengar azan. Seruling adalah teman kepada setiap yang kehilangan teman. Itu dia nak gambarkan sebenarnya gelombang. Sebenarnya Rumi nak gambarkan betapa gelombang yang terbaik atas muka bumi adalah gelombang yang membawa kita mengingati Tuhan. Jadi saya jadi puisi lah, banyak saya jadi puisi supaya menambahkan kosakata saya sendiri Ustaz, dan dia menyebabkan saya lebih halus dalam deliver perkataan. Bagi Fakrul, halus itu sudah pasti maksudnya tidak kelihatan. Cuma saya nak lebih clear. Seruling adalah peneman orang dalam kesepian. Itu telah dilihat oleh Fakrul sebagai kenyataan yang halus. Kenapa halus? Kenapa perkataan tu halus? Halus satu, kerana ada tiga perkara. Tak nampak lagi message dia. Yes, message tak clear. Dia menyebabkan kita perlu berfikir. Kita perlu fikir, kita perlu merenung. Dalam bahasa Inggeris mungkin dalam bahasa Zul deep kot Yes, deep. A very deep message. Dia menyebabkan kita berfikir, kita merenung. Ada apa dengan seruling? Sebab banyak, saya kira puisi menyebabkan kita banyak merenung benda yang dekat yang kita, yang selama ni kita selalu pandang sepi. Contoh macam kopi yang kita minum selama ni, kita akan renung kopi yang kita minum. Sebab dalam Quran pun ada sebut falyanzuril insanu ila ta'amih. Renunglah kepada makanan yang kamu makan. Selama ni kita makan tanpa kita merenung. Puisi akan menyebabkan kita merenung apa yang kita buat. Ataupun dalam bahasa psikologi disebut mindfulness lah. Kita lebih mindful with everything yang kita buat. Saya tanya macam tu sebab dalam surah Al-Kahfi ada wala talattaf. Bercakaplah dengan latif. Dengan pertuturan yang halus. Sering difahami sebagai cakap slow-slow. Pemuda Al-Kahfi dalam bahaya. So kita faham macam tu kan. Dan saya rasa itulah tafsiran, salah satu tafsirannya, maknanya wala talattaf. Jangan cakap kuat-kuat, cakap perlahan-lahan. Supaya tak didengar oleh orang ramai. Kamu dapat minimumkan risiko, sebab mungkin suara kamu dikenali. Macam suara saya lah, walaupun kita dah tutup muka semua, tak nak orang jumpa, orang tetap boleh dengar sembang kita dengan publisher, orang lain datang ambil gambar sebab suara ni. Tapi saya tak rasa, pada pandangan saya, kalau sekadar perlahankan suara, latif bukan
kalimah yang menyampaikan maksud itu. Kalau sekadar perlahankan suara, la tajhar, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat, la tarfa'u sautak, la tarfa'u aswatakum. Bagi Fakrul lah, ini spontan lah, kenapa pemuda Al-Kahfi kena remind dengan taukid wal yatalattaf, bercakap dengan halus, dan frasa sebelumnya adalah membeli makanan. Membeli makanan, falyanzur ayyuha azka ta'aman. So nak beli makanan tu disusuli dengan bercakap dengan halus. Wala, wow digunakan, bukan fala. So supaya orang tak sedar kewujudan kamu lalu ditangkap. Tidak ada kena-mengena dengan wal yatalattaf. Kalau ada kena-mengena, fa akan digunakan. Sebab ingat anak, wal yatalattaf wala yash'uran nabikum ahada. So dia adalah satu precaution yang berbeza. Fakrul berpandangan, kenapa pemuda Al-Kahfi ketua dia kena remind untuk apa-apa berlaku selepas beli roti dan on the way nak balik ke gua, kena ada sifat bercakap dengan latif. Kamu ada pandangan tak? Sebab kamu datang sini untuk cari buku puisi, something ada kat situ saya rasa macam Ar-Rakim tadi. Bagi saya Ustaz, mungkin pandangan saya, mungkin Allah alam, mungkin apa yang nak ditekankan adalah jangan sekadar fokus kepada matlamat kamu sehingga melupakan matlamat kita adalah pastikan dalam tanpa sedar dia terdakwah dengan apa yang kita sedang buat. Dan itulah sifat puisi. Yang anda rasa sifat puisi adalah latif, itulah orang sangka kita sekadar memberikan perkataan, tapi rupa-rupanya ada hidden message yang kita nak bagi, yang mana ia hanya dapat ditangkap oleh orang yang benar-benar menghayati dan mendalami. Subhanallah. Maksudnya, adakah boleh kita katakan meskipun kamu membeli roti dan sudah pasti suara kena perlahan, tetapi wal yatalattaf, kalau ada keperluan untuk berdakwah, gunakanlah bahasa-bahasa yang tidak direct. Indirect. Dan kalau kena tangkap kerana disyaki berdakwah, jangan bocorkan nama-nama. Baru saya hargai peranan kalimah latif kat situ. Maksudnya dia bukan kata jangan cakap apa-apa, tetapi kalau ada keperluan untuk bercakap, kerana kamu akan jumpa macam-macam orang, gunakan peluang yang ada itu untuk memenangkan dakwah dengan bercakap dengan bahasa yang tidak direct, latif. Subhanallah. Ini satu perspektif barulah saya dapat daripada Fakrul. Bila Fakrul mention halus bila nak beli buku-buku puitis. Sebab di awal surah Al-Kahfi memang ada agenda berdakwah dengan latif. Ujung surah Al-Kahfi, dan saya tengah buat buku tu lah, insyaAllah di penghujung surah Al-Kahfi ada cerita hentian pertama, wasanaqulu lahu min amrina yusra. Dalam dakwah kena ada latif, dalam dakwah kena ada yasir. Latif adalah menggunakan bahasa tidak direct, tetapi ada unsur apa panggil trigger, bukan spark. Dia boleh menyebabkan macam tu rupanya. Dan kalau kita judge by its cover, banyak buku saya tak beli, tetapi rupa-rupanya tajuk itu jangan judge, dia adalah tajuk yang puitis. Contohnya secangkir teh, pengubat letih. Orang mungkin ingat buku tu pasal menu nak buat teh. Tak, jangan faham macam tu. Banyak sebenarnya saya tengok kreativiti publisher dan penulis, khususnya macam orang yang menulis itu orang lama kita macam Ustaz Fahrul. Bahasa-bahasa kiasan begini halus, deep, dan jangan judge berdasarkan cover. Okey, so cantik permulaan Al-Kahfi, bahasa halus, tidak direct. Penghujung Al-Kahfi Zulkarnain kata dalam dakwah kita kena memudahkan kefahaman. Jangan guna bahasa complicated. Subhanallah. Baru saling kukuh mengukuhkan. Okey, terima kasih banyak Fakrul. Terima kasih Ustaz. Apa ni, saya masih tak puas hati kenapa kamu beli buku ni? Sebab saya lihat realiti hari ni ramai orang bercakap tentang takdir. Banyak naratif movie pun banyak bercakap tentang takdir. Dan
saya kira, saya sangka peningkatan kesakitan mental juga banyak berkait dengan bagaimana kita memahami takdir. Anxiety, depression, semua berkait dengan kenapa takdir ini harus terjadi kepada saya. Dia banyak berfikir tentang perkara yang berlaku ke atas dirinya. So naratif takdir, falsafah takdir, falsafah masa boleh ditundukkan oleh manusia. Saya kira antara perkara yang sangat penting difahami hari ini, supaya kita boleh berdamai dengan baiklah apa yang telah Tuhan susun untuk kita. Ada tak idea tu dalam? Ada. Ana dah baca, saya dah baca sikit dah buku Imran Ustaz. Imran lebih banyak fokus kepada how to cure, kita punya cara kita deal dengan benda yang datang daripada hadapan, masa depan. Okay, last one Fakrul, spontan. Agaknya kenapa pesta buku ni buat di Central Market? Saya rasa lah Ustaz. Saya rasa sebab adakah perlu dikekalkan tradisi macam ni Fakrul selaku salah seorang netizen yang hadir? Saya kira ya, sebab ini adalah tempat tumpuan anak muda lah. Daripada adakah dulu anak muda hari ni mengenal Central Market? Mereka kenal tempat ini sebagai tempat yang baik untuk ambil gambar Ustaz. Sebab tempat ni trending Ustaz dekat TikTok. Oh ya ke? Trending sebab ada tempat batik, trending tempat beli bunga, ambil gambar. So sambil mereka berjalan, jika ada tempat yang baik untuk membekalkan makanan kepada fikrah, cara fikir, maka saya kira baik dikekalkan. Setuju. Sebab anak-anak saya hanya kenal KLCC dan certain mall yang ada pesta buku, tetapi diorang tak kenal Central Market. Central Market ni terlalu sentimental sebenarnya bagi saya, sebab pertama kita banyak demonstrasi dulu kat sini zaman reformasi. So ini antara tempat yang kena libas dengan karyu lah. Yang kedua, semasa sekolah dulu pun kita sertai program-program tarbiyah, di mana salah satu hentian on the way ke tempat tamrin adalah Central Market. Jadi tempat ni walaupun kelihatan tak ada pencakar langit, tak ada mall yang jual barang-barang yang macam-macam moden, tetapi apa nilai yang ada di sini Fakrul? Kamu rasa apa yang banyak ada selain daripada buku-buku yang dijual ni? Apa yang boleh disimpulkan daripada kedai-kedai yang ada di sini ni? Bagi saya, apa yang menarik tentang Central Market adalah estetik. Estetika. Yes, estetika. Ataupun dalam bahasa mudahnya seni, kraft tangan, masyarakat, yang mana zaman sekarang zaman semua benda mudah, semua guna AI. Tapi di sini masih kekal lagi, sebenarnya ada yang kedai zaman-zaman lagi yang menggunakan kraft tangan. Ini adalah satu gambaran tentang apa yang disebut sebagai ketelitian. Ketelitian dalam seni ukir, yang mana benda ni sangat diperlukan oleh generasi baru. So ini sebenarnya satu dakwah yang baik bila kita buat pesta buku di Central Market. So anak-anak muda yang datang bukan sekadar tengok buku, tetapi dia akan tengok orang-orang tua yang tidak perlu kepada gadget dan komputer, tetapi fokus pada melukis. Benda tu hilang pada anak-anak muda sebahagiannya sekarang. Mengukir batik, ini nilai-nilai tradisional yang mana ia mesti dihargai oleh generasi yang ada pada hari ini. Kalau pesta buku buat dekat mall, dekat mana biasa kita buat pasal buku antarabangsa, PWTC, itu semua biasa. Tetapi buat di tempat macam ni, dia bukan sekadar tourism punya tempat. Foreigner datang pun tertanya-tanya apa sedang berlaku dekat pesta buku ni. Kita orang datang nak ambil gambar je. Sebab dia tempat yang confirm orang akan tahu inilah identiti Malaysia. Tetapi dia juga adalah dakwah bukan hanya pada foreigner, tapi dakwah juga kepada anak-anak muda. Terima kasih. Fakrul. Sama-sama. Semua.